Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 各位主爱的弟兄姐妹们，早安！ Syukur kepada Tuhan yang setia memelihara kita, 我们要向主感恩，因主忠心的保守我们， sehingga pada hari ini kita umatnya dapat kembali datang beribadah bersama dalam lingkup klasis Priangan. 所以我们金主日能够借着百兰安息会的带领下，我们能够举行我们的线上崇拜。 Sebelum kita memulai rangkaian ibadah kita pada hari ini, 在还没有开始我们今天的崇拜， marilah kita masuk dalam saat teduh sejenak untuk mempersiapkan diri. 让我们预备心，安静在上帝的面前。 Jemaat dipersilakan berdiri. 会友请站立。 Kita akan bawa lagu pujian ke tempat yang lebih tinggi, KPPK 322. 我们要来赞美主，我们唱圣教诗歌第322首《向高处行》。 Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 我们的崇拜是靠圣父、圣子、圣灵的名举行。 Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. 愿恩惠平安从父并主耶稣基督归于你们。 Jemaat di sebelah kanan duduk. 会友请坐。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, 各位主爱的弟兄姐妹们， sebagai jemaat Tuhan yang setia, 成为主忠心的会友， marilah kita datang kepadanya untuk mengakui dosa kesalahan kita 让我们一起来到主的面前来承认我们的过犯， di hadapan Tuhan.
在主的面前， Marilah kita sama-sama berdoa. 我们一同祷告。 Kami sungguh menyadari Tuhan, 主，我们晓得 segala keterbatasan kami 我们所有一切的有限软弱， yang acap kali lalai melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. 常常让我们不能够做到主你让我们所做的， Bahkan mungkin melakukan hal-hal yang telah melukai hati Tuhan. 甚至我们做了伤害到主心的事情， Ampunilah kami ya Tuhan. 恳求主赦免我们。 Adapun perbuatan yang menyebabkan perasaan terluka, 可能我们做了伤害到别人的事， bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, 在我们周围的人， keluarga, 我们的家人， pasangan hidup kami, 我们的配偶， anak-anak kami, 我们的子女们， atau bahkan orang tua kami. 或者我们的长辈， Bahkan tidak sedikit saudara seiman yang ada bersama-sama dengan kami, 甚至我们在基督里面的弟兄姐妹， turut terluka oleh karenanya. 也因为我们而受到伤害。 Kami bersujud memohon kepadamu ya Tuhan, 主，我们要向主恳求， ampunilah kami, 赦免我们， dan mampukanlah umatmu yang berdosa ini 让我们这些罪人能够配得， untuk dapat mengumpulkan kembali keping demi keping jiwa yang hancur, 让我们能够带着我们破碎的心， sehingga boleh layak datang kembali menghadap ke hadirat-Mu. 能够配得来到主的面前。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们这样祷告， Amin. 阿门。 Untuk meresponi pengakuan dosa kita, kita akan mengangkat satu pujian hidup bagimu. 来回应我们的认罪祷告，我们唱诗歌为主而活。 Setia turut kenyang-Mu,
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. 会友请站立。 Berita anugerah hari ini diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 19 sampai 20. 今早的恩典信息是从雅各书第5章第19到20节。 Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. 我的弟兄们，你们中间若有失迷正道的，有人使他回转，这人该知道，叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。 Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 这就是主的恩典信息。 Syukur kepada Allah. Jemaat dapat saling mengucapkan salam damai. 平安。 Nyanyiin kesanggupan kita akan angkat pujian Kau termulia. 我们来唱圣教诗歌，唯独你配。 Jemaat dipersilakan untuk duduk. 会友请坐。 Shalom, jemaat yang kasih oleh Tuhan. 主内的弟兄姊妹平安。 Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, 在我们思考神的话语之前， mari kita berdoa. 我们来祷告。 Bapa, kami bersyukur boleh ada dalam ibadah ini, dan kami rindu melalui ibadah kami dapat mendengarkan firman-Mu. Karena kami sadar bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, yang akan menuntun langkah-langkah hidup kami. Oleh sebab itu, kami ingin mempelajari firman-Mu. Pakailah kedua hamba-Mu dalam memberitakan firman-Mu, supaya mereka berdua dapat menjelaskan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita membuka Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-38 sampai 50. 主内的弟兄姊妹，让我们翻开马可福音第9章第38到50节。 Demikianlah firman Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus,
ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai, yang seorang dengan yang lain. 马可福音第9章38至50节，约翰对耶稣说：“夫子，我们看见一个人奉你的名赶鬼，我们就禁止他，因为他不跟从我们。”耶稣说：“不要禁止他，因为没有人奉我的名行异能，反倒轻易毁谤我。不抵挡我们的，就是帮助我们的。反因你们是属基督，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他不能不得赏赐。凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，扔在海里。倘若你一只手叫你跌倒，就把它砍下来。你缺了肢体进入永生，强如有2只手落到地狱，人入那不灭的火里去。倘若你一只脚叫你跌倒，就把它砍下来。你瘸腿进入永生，强如有2只脚被丢在地狱里。倘若你一只眼叫你跌倒，就去掉它。你只有一只眼进入神的国，强如有2只眼被丢在地狱里。在那里，虫是不死的，火是不灭的，因为必用火当盐腌个人。盐本是好的，若失了味，可用什么叫它再咸呢？你们里头应当有盐，彼此和睦。 Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam kehidupan. 这就是主耶稣的福音，凡听到又把道存在心里的，变为有福。 Haleluya. 哈利路亚。 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, 主内的弟兄姊妹， tema khotbah kita pada hari ini adalah kita dan mereka. 今天我们的主题是我们和他们。 Saudara, berdasarkan pembacaan kita, saya ingin mengajak kita belajar dari bagaimana Yesus menyikapi kita dan mereka. 通过今天所阅读的经文呢，我想让大家来从主耶稣的角度来学习如何来看待我们和他们。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memikirkan tentang kita dan mereka, 主内的弟兄姊妹，当我们想到我们和他们的时候， kita akan dibawa pada sebuah
perbedaan, saudara. 就会带入我们进入一个叫做不同点的。 Kita dan mereka seolah-olah kita ini satu kelompok dan mereka itu kelompok yang lain. 他们和我们就是好像两个群体，我们是一个群体，他们又是另外一个群体。 Oleh sebab itu, waktu kita berkata kita ini adalah menunjukkan kelompok kita, golongan kita. 所以当我们说我们的时候，就代表是我们是一个群体。 Waktu kita mengatakan mereka itu, seolah-olah mereka itu bukan bagian dari kelompok kita. 当我们说他们的时候，就好像他们不属于我们的群体。 Oleh sebab itu ada sebuah gap yang ada di dalam antara kita dan mereka. 以至于这两组之间有一个差距。 Sebenarnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dan mereka adalah sebuah budaya yang sudah berkembang dari sejak zaman dahulu. 主内的弟兄姊妹，我们和他们是一种从古至今的一种文化。 Dari dulu kita sudah akan menemukan ya bagaimana orang membedakan antara kita dengan mereka. 从以前呢，我们就开始分辨出谁是我们，谁是他们。 Dan sampai hari ini juga kita menghidupkan kehidupan budaya yang seperti ini, bukan, saudara? 而到今日呢，我们也仍然活在这个文化当中。 Terutama saudara-saudara waktu kita mengembangkan budaya identitas, saudara. 尤其是谈到我们的身份群体的问题， Kelompok yang sangat mementingkan identitas, misalnya kelompok etnis. 是一个比较关注于自己群体的，比如说是种族的群体。 Saya suku Jawa, 我是爪哇岛人， dia suku Batak. 他是巴达族人， Kita ini orang Indonesia. 我们是印尼人， Mereka itu orang Malaysia. 他们是马来西亚人， Kita orang Asia. 我们是亚洲人， Mereka orang Eropa. 他们是欧洲人， Kita berkulit kuning. 我们是黄皮肤的， Mereka berkulit putih. 他们是白种人， Mereka itu berkulit hitam. 他们是黑种人。 Jadi jelas sekali ketika kita mengatakan kita adalah menunjukkan satu kesamaan di mana ada satu kelompok yang berasa kita punya identitas seperti ini. 很显然的是，我们呢属于这个群体，我们呢就是有一种共同的群体、共同的特色。 Waktu kita mengatakan mereka adalah menunjukkan itu yang beda sama sekali dengan 而当我 kita. 们说他们的时候，就是他们跟我们是不一样 Mereka 的 itu 群体， bukan bagian dari kita. 他们不属于我们的群体。 Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pemikiran ini juga ternyata ada dalam pemikiran para murid ya dan juga orang Yahudi. 主内的弟兄姊妹，原来这种观念、这种想法，早就在以前的犹太人呐、他们已经有这种观念了。 Dari bacaan kita juga sangat jelas sekali mereka ketika melihat ada yang bukan golongan pengikut mengusir setan atas nama Yesus. 圣经记载就是很明显的看到，当不属于他们群体的在赶鬼的时候， Kita ini adalah golongan pengikut Kristus. 我们是属于基督门徒的群体， Mereka itu bukan golongan Kristus. 他们不属于基督的。 Oleh sebab itu saudara-saudara di sanalah mulai ada sebuah perdebatan. 所以因此就有一个争论。 Dan murid tidak senang karena apa? Karena ada yang bukan golongan mereka mengusir setan menggunakan nama Yesus. 门徒们不能接受有人用耶稣之名来赶鬼， Maka mereka menyikapinya dengan apa? Mencegah orang-orang itu menggunakan nama Yesus. 所以他们是禁止他们用耶稣之名来赶鬼。 Apa alasannya saudara-saudara? 他们的理由是什么呢？ Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, alasan mereka itu adalah mereka bukan golongan kami, kita. 唯一的理由是他们不属于我们的群体。 Nah saudara-saudara, inilah yang kita bisa lihat yang dihidupkan para murid pada saat itu. 所以我们可以看到，这是主耶稣门徒那时候所产生、所建立的一种观念。 Memang tidak heran saudara-saudara, kenapa ini bisa berkembang di dalam kehidupan ya para murid itu. 其实这件事也不是不以为奇，如果他们有这种观念。 Karena sesungguhnya para murid ini dibesarkan di dalam budaya yang seperti ini, saudara. 因为他们是从小就是在这种文化中长大的。 Bahwa orang Yahudi yang pernah dibawa kepada pembuangan selama 70 tahun.
因为犹太人被放逐到70年之久， Itu kira-kira berapa ratus tahun sebelum Yesus. 就是在数百年耶稣来数百年之前的事 Maka 情。 ketika mereka dibawa kembali setelah 70 tahun dari pembuangan, 所以当他们被70年后的放逐给接回来的时候呢， ada sebuah trauma yang terjadi. 他们心理上有一种创伤的 Karena 经历， mereka memandang bahwa apa yang menyebabkan mereka bisa dibuang. 因为他们认为他们被驱逐到那个问题的原因是什么？ Mereka memandang penyebabnya adalah mereka terbuka kepada bangsa lain. 因为当时他们对其他国家开放， Karena mereka sangat terbuka sehingga terjadilah pengaruh-pengaruh dari luar masuk ke dalam. 因为开放呢，以至于影响了，就是其他国家影响了他们的那个属灵生命， Akibatnya bahkan bangsa ini akhirnya tidak lagi menyembah Allah. 以至于这个种族呢不再敬拜上帝， Nah, akhirnya mereka melihat karena itulah Tuhan membuang mereka. 所以他们看到，因为这样，所以神离开他们。 Maka begitu mereka pulang kembali dari pembuangan, 所以当他们回归的时候， maka mereka membangun sebuah budaya identitas yang begitu eksklusif, 他们就开建立一种很专属的群体， yang betul-betul menjaga keturunan mereka dan tradisi mereka dengan sangat kuat sekali. 就是因为他们为了保护他们的后裔，还保护他们的那种文化， Yang betul-betul mereka bangun dengan menjaganya seketat mungkin. 他们谨守的、保守的这个文化。 Dan itu ternyata pengaruhnya bukan sampai zaman Yesus, bahkan zaman sekarang juga. 原来这个影响不单单在那个时候，而是影响到我们现在。 Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, tidak heran para murid yang besar dengan melihat dipengaruhi dengan budaya seperti ini. 因此，门徒们也是因为这种思想文化呢被改变、被影响到 Bagi 了。 mereka itu adalah satu hal yang biasa kalau seandainya kelompok kita ini harus dijaga, diprotek. 对他们而言，我们这个群体啊是需要被保护、被关注的， Karena ada trauma pada masa lalu. 因为有以前的创伤， Dan mereka diajar sejak dari kecil seperti demikian. 而且他们也是从小被教育的这种观念。 Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan, 主内的弟兄姊妹， tidak berhenti di sana saja. 我们不停于此。 Bahwa ketika mereka membangun kelompok yang seperti ini, bisa jadi karena apa? Karena untuk menjaga supaya kemurnian daripada kelompok mereka itu tetap bisa terjadi. 其实他们这么样保护他们的群体呢，不仅仅是因为他们要有一个在传授，就是保护他们比较纯净的那种群体的观念。 Bahwa kita harus menjaganya supaya di dalam kehidupan kita tetap murni, 我们要 ya, 在 tidak 我 ada 们生 pengaruh yang 活 lain.，我们要在生活中一直保持这种纯净的想法， Bukan hanya soal lahir dari ketakutan-ketakutan yang terjadi, 不是出于一些以前的创伤而 tapi 已， demi supaya menjaga kemurnian ajaran, kemurnian tradisi. 而是为了保守他们的传统。 Oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mereka sangat proteksi diri terhadap mereka. 因此，他们真的是在很保护的、努力的保护自己。 Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, 主内的弟兄姊妹， mungkin juga ada satu faktor yang lain juga. 或许有另外一个原因。 Orang Yahudi itu dibesarkan dengan kebanggaan etnis mereka. 犹太人他们有一种民族优越感。 Kita adalah bangsa pilihan Allah 我们是神的选民， yang melebihi bangsa-bangsa yang lain. 我们是超乎其他国家、其他种族的。 Oleh sebab itu ada sebuah budaya di mana mereka memandang rendah 所以他们有一种轻视其他种族、 bangsa-bangsa yang lain. Bagi mereka itu lebih rendah daripada mereka. 其他国家、其他
民族呢，对他们来说身份比较低的。 Dan para murid dan Yesus hidup dalam budaya yang seperti demikian. 所以主耶稣基督的门徒也是生长在这种文化里面的。 Maka tidak heran di dalam kumpulan para pengikut Yesus, mereka terpengaruh dengan cara pikir yang seperti ini. 所以主耶稣基督门徒的群体也是有这种建立这种观念、这种思想。 Nah, cara pikir ini membuat mereka menyikapi adalah mencegah. 因为这种观念让他们的行为，就显出的行为就是禁止和禁止。 Saudara, ini kasih Tuhan, trauma dan juga ketakutan-ketakutan yang ada dalam hidup kita membuat memang sikap kita adalah sifatnya mencegah. 创伤性的经历呢，会导致我们呢有一个抵挡，就是我们会防止很多事情。 Ketika kita merasa diri kita yang paling tinggi dan paling hebat di antaranya, kita memandang rendah orang lain. 当我们自以为比别人超越别人的时候呢，我们就会轻视别人。 Maka tidak heran sikap mencegah itu, ya, kita bisa keluar itu ada dan timbul di dalam diri kita. 所以这种预防其他人的话，这种心态呢是很自然的呈现在我们的内心里面的。 Itu semua karena apa? Ada memang banyak sekali penyebab dan alasan-alasannya. 因为是有很多种理由造成的。 Seperti kita melihat bahwa ketika kesukuan itu sangat diangkat di dalamnya. 当我们看到那个民族问题呢，在这里是非常关键的。 Kenapa? Sering sekali karena ada latar belakang ketakutan-ketakutan yang ada di dalam. 因为它背后有很多的恐惧在里面。 Itu bukan hanya sekedar cara pikir dan tidak biasa, tetapi juga ada ketakutan yang menyebabkan hal itu terjadi. 这不仅仅只是思维的问题，而是里面包含了那种很多的恐惧在里面。 Oleh sebab itu, karena itu, menyikapi terhadap hal ini adalah mencegah terhadap pihak yang lain. 因此呢，我们如何来对待、说看待其他人呢？就是表现出我们抵挡他们，就是防止他们。 Seperti orang Israel juga atau orang Yahudi juga yang sangat mementingkan bangsa mereka karena apa? Proteksi diri itu begitu penting. 有如以色列人或犹太人一样，他们在自我保护。 Di dalam ibadah mereka bahkan orang-orang penganut agama Yahudi bangsa lain tidak dipersamakan dengan mereka. 在崇拜的时候呢，犹太人和非犹太人呢，他们也是有的不公正，就是不同待遇的那个对待。 Sebab menjaga kelompok sendiri itu adalah dengan cara apa? Mencegah. 因为保护自己的民族呢，就是在预防措施中。 Nah, bagaimana sikap Yesus tentang kita dan mereka, saudara? 那主耶稣是如何看待这个如何处事这件我们和他们的呢？ Saudara, sebelum kita lanjutkan ke sini, saya ingin kita sangat mengerti bahwa kalau kita dan mereka itu memang adalah sesuatu yang sangat natural terjadi dalam hidup manusia. 我想让大家明白，我们和他们呢，就是在我们的生活上是一个非常自然的事情。 Di dalam kehidupan sosial kita tidak mungkin kita bisa menghilangkan antara kita dan mereka. 在我社会上，我们是不可能把我们和他们给去掉的。 Tetapi yang terpenting adalah mari kita pelajari bagaimana sikap Yesus. 可是最重要的是，我们要如何，我们来看待主耶稣的对他们的回应。 Ternyata Yesus menyikapi sangat berbeda dengan sikap para murid. 原来主耶稣以一种很不一样的态度，来回应这件事情。 Kalau para murid itu memandang dan berpikir mungkin ya ini ada banyak permasalahan oleh sebab itu harus cegah. 如果门徒他想法是这些可能会后来会引起很多不好的影响的话，那主耶稣想法跟他们是相反的。 Kalau dengan bahasa sekarang, seorang kafir menggunakan nama Tuhan Yesus melakukan mujizat. 用现在的语言来说，就是一个外邦人呢，用耶稣之名来行神迹。 Mungkin kita akan masuk dalam perdebatan etis atau tidak etis.
可能我们会进入一种看法，就是这个是道德的问题。Mungkin kita mengatakan ini ada masalah teologi di dalamnya ini. 或者我们会说这个是神学院理论上的问题。 Sebab ada seorang yang tidak percaya bukan pengikut kok bisa-bisa pakai nama Tuhan Yesus. 因为有一个不信之人，他怎么可以用耶稣的名字来行异能呢？ Seorang yang tidak percaya bisa enggak berkuasa enggak dengan menggunakan nama itu. 一个非信的人，他是否有这个权利？当他用耶稣的名，他是否有这个权利呢？ Kalau iblis setan itu terusir ya dari orang yang kerasukan itu dengan seorang kafir mengusirnya pakai nama Yesus. 如果一个外邦人使用耶稣的名字来赶鬼的话，那这个鬼是不是会被赶走呢？ Yesus yang mana? 是哪个耶稣呢？ Yang mengusir setan itu gitu ya. 他赶鬼了， Dia pun bahkan nggak percaya pada Yesus kan? 他甚至他自己都不相信主耶稣。 Dia bukan kelompok kita, kok dia bisa menggunakan nama itu gitu ya. 他不是我们的群体，但是他为什么可以用耶稣的名字 Oh 呢？ saudara-saudara, itu bisa menjadi sebuah perdebatan yang nggak habis saudara. 主内的弟兄姊妹，这个是一个不了了之的一种争论。 Maka gereja akan mengambil sikap adalah mencegah gitu ya. 所以教会展现出的态度就是预防。 Nggak bisa itu, nggak bisa diterima karena secara teologis, secara etis dan secara dari sudut sosial dan sebagainya itu ada pengaruh dan 从很 dampaknya. 多角度上来看呢，我们是不能接受的。 Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, 主内的弟兄姊妹， hal ini adalah sangat umum, natural terjadi. 这个是个很自然的现象。 Tapi bagaimana Yesus menyikapi hal ini, saudara? 但是主耶稣是如何处事的？ Ternyata Yesus tidak membuat pertimbangan etis. 原来主耶稣看的不是在道德上的问题， Yesus tidak membuat pertimbangan teologis. 他也没有从神学的角度来看， Atau dia menggunakan pertimbangan teologis yang berbeda gitu ya. 或者他用另外一种神学的角度来思考这个问题。 Yang jelas adalah Yesus mempertimbangkan dengan pandangan yang berbeda dengan mereka. 很显然的，主耶稣用一种不同的视角来看待这个 Kita 问题。 membaca dalam bagian ini, Yesus mengatakan jangan kamu cegah dia. 我们刚才阅读了主耶稣说不要禁止他们， Oh, Yesus memandang malah tidak perlu dicegah. Ya. 耶稣反倒是说不要禁止他们。 Kalau tadi mereka yang mungkin sudah berpikir keras dan berdebat dengan keras bahwa itu memang tidak bisa dan harus dicegah, Yesus berkata tidak perlu. 他说他们门徒说这个必须禁止的，但是主耶稣却相反的说不需要禁止。 Kalau dari mereka lihat dari sudut budaya dan kebiasaan mereka, memang harus dicegah. 他们从自己的文化的角度或他们的日常生活的角度来看哦，这件事必须阻止的。 Tapi justru Yesus berkata tidak perlu dicegah. 主耶稣反倒说不要禁止他们。 Apa alasannya, saudara-saudara? 他的理由是什么呢？ Saudara ini kasih Tuhan, ternyata pendekatan Tuhan Yesus memandang hal ini berbeda. 原来主耶稣对这个观点是不一样的。 Yesus memandang mereka itu seperti apa, saudara? 主耶稣如何看待他们的？ Ternyata Yesus memandang mereka juga adalah miliknya, saudara. 原来主耶稣的看待就是他们也是属于主耶稣的。 Nama Yesus itu bukan hanya monopoli kelompok kita. 主耶稣的名字呢，不是他门徒独享的称呼。 Nama Yesus itu juga bisa menjadi bagian dari mereka. 主耶稣的名字也是属于他们的。 Itulah yang kita baca dalam bagian ini, saudara. 这是我们从这个经文所阅读到的。 Di ayat yang ke-39, tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Ayat 40, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. 39节，耶稣说：“不要禁止他，因为没有人奉我的名行异能，反倒轻易毁谤我。不抵挡我们的，就是帮助我们的。” Dengan kata lain, Yesus mengatakan mereka itu pun bisa ada di pihak kita. 换言之，耶稣说他们也是站在我们这一边的， Dan namaku itu juga berlaku bagi mereka. 而我的名字也属于他们。 Saudara-saudara ini kasih itu oleh sebab itu Yesus tidak ingin para muridnya itu eksklusif.
因此，主耶稣不希望他的门徒有那种专属的团体的权利。 Bahwa Yesus itu monopolinya kelompok kita. 他认为主耶稣只是属于他们群体的， Tapi Yesus juga adalah milik mereka. 但是主耶稣也是属于他们的。 Dan Yesus berkata lagi di ayat 41, Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ya tidak akan kehilangan upahnya. 在41节，主耶稣这样说：凡因你们是属基督，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他不能不得赏赐。 Dengan kata lain, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yesus sangat menyadari di luar sana itu yang bagi para murid adalah mereka itu ada yang bersimpati, ada yang berempati. 换言之，主耶稣很清楚，就是很清楚的知道，在这个门徒的群体之外呢，有一些人呢是对他有那个同理心的，也是对耶稣有这个认同的。 Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika para murid memandang mereka itu berbeda dengan kami. 所以，当门徒看待我们和他们是不一样的时候， Mereka itu ancaman bagi kami. 他们是成为我们的这个 Ancaman. 忘， Oleh sebab itu, mereka mencegah. 因此他们就禁止他们。 Sebaliknya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus memandang bahwa namanya dan dirinya adalah milik mereka juga. 所以他们认为呢，这个主耶稣的名字也是属于他们的。 Ketika Yesus memandang itu, 当耶稣看待这件事的时候， maka Yesus terbuka untuk mereka. 所以耶稣也敞开自己给他们。 Maka dari awal Yesus berbicara tentang bagaimana sikapku tentang mereka. 所以主耶稣从头就在讲我的心态对待他们是怎么样的。 Lalu kemudian kita melanjutkan sebuah bacaan yang membuat kita bingung, ya. Kok tidak ada kaitannya sama sekali ayat 42 sampai 50. 然后我们继续阅读第42节的时候，好像跟上一段是没有什么关联的。 Langsung kok bicaranya itu ya, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, ya. 说凡使这信我的一个小子跌倒的， Nah saudara-saudara kok sudah langsung beralih topik. 为什么他的所要谈的事情呢就不一样了？ Ketika saya membaca dalam bagian ini, saya coba ingin mengkaitkan antara Yesus langsung berbicara tentang kita. 我想当主耶稣说这段话的时候呢，就和我们牵涉在一起。 Kalau tadi sebelumnya adalah mereka. 前面是说的他们， Lalu Yesus beralih kepada kita. 后面这一段是说到我们。 Nah saudara, Yesus mau minta mereka itu, udahlah, apa yang mereka lakukan kamu tidak terlalu perlu pusingkan benar salahnya. 主耶稣想要告诉他们呢，他们所做的、所行的，你们不要太争 Yang 论 penting。kamu sadari bahwa aku pun adalah milik semua. 反倒你要察觉到，我是属于大家 Kita 的， dan mereka, aku adalah milik kita dan mereka. 我是属于我们和你们、他们的。 Namun kamu harus perhatikan, kita itu bagaimana hidup. 但是呢，你反倒要注意我们是如何的来看待我们的生命。 Nah 42 sampai 50 itu adalah bagaimana kita menghidupkan hidup kita. 42到50节是在告诉我们，我们应该是如何来 Yang 看待我们的 harus 生命。 kita perhatikan adalah jangan menyesatkan mereka. 我们所关注的是，我们不要使他们跌倒。 Yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai diri kita menjadi batu sandungan bagi mereka. 不要让我们成为他们的绊脚石。 Perhatikan bagaimana kita menghidupkan hidup kita yang suci, yang memperkenankan hati Tuhan. 我们要关注我们的生活如何纯净在神所喜悦之上的东西， Daripada kita memperdebatkan hal-hal yang tidak perlu yang dijalankan oleh mereka. 我们不要一直在关注，把我们的焦集点放在他们是如何 Lebih baik 行 kita 的。 berkonsentrasi bagaimana kita membangun hidup kita yang benar. 我们更需要的是如何来关注我们自己，如何来建立我们自己。 Sebab mereka yang berempati, mereka yang bersimpati, mereka yang ada di pihak kita, 因为他们是有同理心的，他们也是站在我们这一边的， adalah perlu juga digarami. 他们也需要给予盐。 Maka Yesus mengatakan,
Di dalam dirimu jangan sampai garamnya menjadi tawar. 所以主耶稣说：“你不要让你的盐，你内心的盐失了味。” Sehingga Anda tidak punya pengaruh apa-apa terhadap mereka, padahal mereka di pihak kita. 因此，你对他们没有好的影响，反倒是他们是站在我们这一边的。 Oleh sebab itu perlu sekali kita memperhatikan cara hidup kita. 所以我们要看到，要关注我们的生活方 Dan 式。 itulah yang kita perhatikan, tujuannya bukan untuk kita, tapi adalah untuk menjadi satu kesaksian bagi mereka. 而他的目的呢，不是要为我们自己，而是为了给他们做一个很好的见证。 Sebab mereka tinggal selangkah lagi masuk dalam kumpulan kita. 因为他们只差那一步来进入我们的群体。 Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan. 主内的弟兄姊妹， Kalau kita melihat dari sudut ini, bukankah kita lihat kaitannya ada, saudara? 倘若我们从这个视角来看待的话，上半段跟下半段是有关系的。 Kita dalam hidup kita tidak bisa lepas daripada antara kita dan mereka. 我们的生活中是不能够脱离我们和他们的。 Tapi Yesus berkata pada kita, 主耶稣告诉我们， kita tidak boleh tertutup untuk mereka. 我们不能对他们，我们不能封闭自己。 Gereja gak boleh tertutup bagi kelompok yang berbeda dengan mereka. 教会也是要为他们展开他的大门。 Kita mempunyai satu tanggung jawab membangun hidup kita dengan sebaik-baiknya. 我们有一个很重要的责任，就是要我们建立我们更好的自己。 Tujuannya adalah supaya kita bisa menggarami mereka. 目的是我们能够释放出给他们盐， Supaya mereka-mereka ini yang ada di pihak kita, yang bersimpati pada kita, 让那些站在我们这一边的，为我们有同理心的他们， melihat sebuah kesaksian yang baik dan dapat dimenangkan. 能够看到一个很好的见证。 Oleh sebab itu saya mengajak kita semua pada hari ini. 因此，我要邀请大家， Ayo saudara-saudara, kita mulai memperhatikan kita. 让我们注视自己的生活， Mari kita bangun hidup kita yang tegas sesuai dengan iman kita. 让我们以信心来建立我们的生活， Dengan satu semangat karena kita ingin mengabarkan Injil kepada mereka-mereka yang dekat dengan kita. 因为我们要把福音传讲给他们。 Supaya dengan cara hidup kita, kita dapat memenangkan mereka. 我们以我们的生活方式来赢得他们， Supaya kehadiran kita adalah berkat bagi mereka. 好让我们的存在成为他们的祝福。 Gak usah kita memperdebatkan perbedaannya dan ancamannya. 我们不再争论一些不同的观点， Mari kita belajar menyikapi seperti Tuhan memikapi kita dan mereka. 让我们向主耶稣学习如何来看到我们和他们。 Amin, saudara. 阿门。 Mari kita masuk dalam saat hening. 让我们进入默祷。 Sensura Morum atau pemeriksaan diri. Pada hari Minggu, 3 Oktober 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus partisipatif, di mana saudara dapat mengikutinya dari rumah saudara masing-masing. GKI Klasis Priangan akan menyelenggarakan kebaktian Dwi Bahasa dan perayaan perjamuan kudus secara live streaming. Kami tidak menyediakan roti dan anggur untuk perayaan tersebut, namun jika jemaat atau gereja lokal di mana saudara berjemaat menyediakan roti dan anggur atau teh, saudara dapat mengambilnya. Namun jika tidak, kami mendorong saudara ikut serta dalam perjamuan kudus ini dengan menyediakan sendiri roti dan anggur secara mandiri untuk mempersiapkan diri menyambut perjamuan kudus. Maka, perkenankanlah saya untuk membacakan Sensura Morum berikut ini. Pertama, pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadiratnya seperti murid-muridnya dahulu, mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga. Mari kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus
yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Kedua, pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga, menjadi satu tubuh dan satu roh. Mari kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketiga, ketika kita bersatu dengan tubuh Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Mari kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu 3 Oktober 2021. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. 让我们一起和普世教会以使徒信经来宣告我们的信心。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真尼玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而光的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh belajar bagaimana bisa bersikap seperti Tuhan Yesus Kristus di dalam memandang antara kita dan mereka. Kami rindu mempunyai hidup yang seperti yang Yesus ajarkan. Kami dapat terbuka kepada orang-orang yang berbeda dengan kami, dengan satu tujuan di mana kami ingin menjadi saksi bagi mereka, kami ingin menjadi terang bagi mereka, kami ingin menjadi garam bagi mereka. Tuhan tolong supaya kami betul-betul punya semangat seperti ini. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kami supaya kami memperhatikan cara hidup kami, supaya kami tidak menyesatkan orang lain,
supaya kami tidak hidup dengan sesuatu yang mempermalukan nama Tuhan, yang sama dengan dunia ini ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, ubah hidup kami, berikan kami kesadaran ini, supaya kami dapat betul-betul menjalankan panggilan kami, yaitu mengabarkan Injil kepada seluruh dunia ini, menjadi Kristus sampai ke ujung dunia, dengan cara hidup kami yang memperkenankan hati Tuhan, yang memuliakan Engkau ya Tuhan. Inilah kerinduan hati kami. Nah, tolong kami ya Tuhan, supaya kami tetap bisa menjaga supaya garam itu tidak menjadi tawar. Supaya melalui hidup kami, sungguh-sungguh dapat dirasakan kebaikannya, sehingga mereka dapat melihat Engkau hadir di dalamnya. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini kami mau berdoa untuk setiap keluarga-keluarga Kristen di Jemaat Krasis ya Tuhan. Setiap jemaat-jemaat Krasis di dalam kehidupan berkeluarga, Tuhan yang memberkati. Jadikan setiap keluarga adalah keluarga yang memuliakan nama Tuhan, yang meninggikan Engkau, yang hidup mencerminkan terang dari Tuhan, yang boleh menggarami dunia ini. Engkau pakai dengan cara hidup yang baik dari setiap jemaat untuk dapat bersaksi di tengah-tengah keluarga. Mungkin ada keluarga mereka yang anggotanya masih belum mengenal Engkau, belum percaya pada Engkau. Lalu pakailah mereka yang sudah percaya pada Engkau untuk bisa menjadi saksi bagi anggota keluarga. Untuk bisa betul-betul hadir di dalam rumah mereka dengan cara hidup yang baik dan meninggikan nama Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, supaya di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami jalankan dan hadapi, biarlah kami melewatinya sebagai seorang yang beriman dan takut pada Engkau, yang juga tahu bagaimana mengasihi Engkau dan sesama kami. Sehingga dengan cara yang hidup yang seperti ini, orang-orang yang dekat dengan kami melihat kemuliaan-Mu dan mereka boleh mengakuinya ya Tuhan. Kami mau serahkan juga setiap jemaat yang mungkin di dalam pergumulan hidup mereka, ada yang sakit, ada yang sedang berjuang untuk kesembuhan mereka menjalankan pengobatan. Ada yang mengalami kesulitan dalam hubungan keluarga. Ada yang mengalami kesulitan dari keuangan ekonomi ya Tuhan. Ada yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Ada yang mengalami kesulitan di dalam hal-hal yang lain ya Tuhan. Pada saat ini kami mau menyerahkan saudara-saudara kami ini yang sakit, yang mengalami banyak-banyak penderitaan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah mereka yang sakit. Kuatkan mereka yang sedang lemah pada saat ini. Tegakkan mereka yang sedang terkulai ya Tuhan. Buka jalan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan apapun juga ya Tuhan. Sehingga di sana ada sebuah harapan yang terus-menerus terjaga dalam hati mereka untuk tetap bersandar dan berharap pada Engkau. Buatlah mereka dapat melihat bahwa Engkau berjalan dengan mereka, Engkau menyertai mereka dan tidak membiarkan mereka dan meninggalkan mereka. Sehingga iman mereka tetap teguh dan hati mereka tetap setia pada Engkau. Bapa, kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami dan Tuhan. Meskipun virus COVID-19 masih tetap ada, tetapi kami percaya bahwa Engkau lebih berkuasa daripada itu semua. Dan kami mau serahkan seluruh jemaat yang ada di bawah Klasis Priangan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya betul-betul diberikan hikmat untuk menghidupkan satu kehidupan yang betul-betul menjaga sesuai dengan protokol kesehatan yang baik, sehingga dapat dihindarkan dan Tuhan memberikan kekuatan tubuh yang baik kepada kami semua untuk menghadapi itu semua. Kami berdoa supaya kami diberikan hikmat untuk bagaimana menggunakan kesempatan ini untuk memuliakan Engkau. Kami serahkan juga untuk orang-orang Kristen di seluruh Indonesia. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Teguhkan hati kami dan iman kami di situasi seperti ini untuk tetap dapat menjadi terang dan garam. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan ini hanya di dalam tangan Tuhan. Demi nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 各位主爱的弟兄姐妹们， sebagai bentuk ungkapan syukur kita, 为表达我们的感恩的心， mari kita sama-sama mempersembahkan persembahan kita hari ini. 让我们一同来奉献。 Persembahan saudara-saudara dapat ditransfer ke gereja saudara masing-masing. 会有的奉献可以转入各自的教会账户。 Nats persembahan pada hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 23. 今主日的奉献经文是从哥罗西书第3章23节。 Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。 Kita akan menaikkan satu pujian, Kidung Berkat. 我们来唱奉献诗歌，祝福的歌。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Tuhan, 主啊， sebagai ungkapan rasa syukur kami ini ya Tuhan, 为表达我们的感恩之心， kami datang membawa persembahan yang kami miliki 我们要来到主的面前，我们要把奉献献上， ke hadapan Tuhan. 我们要献到主的面前， Kiranya boleh dipakai untuk dapat mendukung pekerjaan pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu. 但愿能够用在主的圣工上，荣耀主的名。 Berkati kiranya setiap kami ya Tuhan, 也恳求主祝福我们每一个人， yang mempersembahkan dengan kerelaan hati. 我们以乐意的心来奉献。 Dan kami memohon kepadamu ya Bapa, 父啊，我们也要恳求你， berkati juga setiap kami yang mengelola persembahan ini, 也祝福每一个管理这些奉献的， agar boleh sungguh-sungguh berguna di setiap pelayanan kami. 能够用在主的圣工上。 Terima kasih Tuhan Yesus, 感谢主， di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. 奉主耶稣的名，我们将祷告感恩。 Amin. 阿门。 Jemaat dengan tetap berdiri,
会有继续站立。 Kita akan masuk ke dalam pengutusan dan berkat. 我们将进入差派与祝福。 Kita akan mengangkat satu pujian, Ku Mau Serupa Tuhan. 我们来唱一首诗歌：主，我愿像你。 Saudara, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. 平安归于你，尽心侍奉上帝，dan terimalah berkat dari Allah，让我们领受上帝的祝福。愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.